Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Jo di dalam subjek Pendidikan Kesihatan tahun 3, bertajuk pelajaran kita pada hari ini tajuknya bertindak cepat. Okey, sebelum tu, adakah anda sudah bersedia untuk belajar? Okey, pastikan buku teks berada dengan anda. Dan sekiranya anda mempunyai earphone ataupun headphone, sila pakai sekarang. Kenapa? Sebab bila kamu pakai, kamu akan dapat fokus kepada cikgu dan sesi pembelajaran kita pada hari ini lebih efisien. Maknanya lebih berkesan lah. Bila kamu dapat fokus kat cikgu, apa yang cikgu nak sampaikan, kamu akan lebih faham. Dan bila cikgu suruh buat latihan, kamu boleh jawab. Okey, terima kasih. Okey, untuk kita masih lagi di dalam unit 11, Pendidikan Kesihatan unit 11, jaga diri, sihat emosi. Di bawah tajuk bertindak cepat, terdapat 3 standard pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, memahami batas sentuhan pada anggota seksual. Yang kedua, menganalisis sentuhan tidak selamat pada anggota seksual mengikut situasi. Yang ketiga, kamu akan dapat menjana idea cara melapor kepada orang yang dipercayai sekiranya berlaku sentuhan tidak selamat pada anggota seksual. Kita dah pernah belajar dah sebelum ni, anggota seksual kita, anggota seksual lelaki dan anggota seksual perempuan. Kita dah belajar dah. Okey. Ini adalah objektif pelajaran kita pada hari ini. Bila habis pelajaran kita pada hari ini, kamu akan dapat, insya-Allah, kamu akan dapat menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri kamu dan sistem reproduktif kamu. Okey, ini adalah 2 kriteria kejayaan kita pada hari ini. Sekiranya kamu dapat melakukan, maknanya berjayalah sesi pengajaran dan pembelajaran cikgu pada hari ini. Okey, yang pertama sekali, sekiranya kamu berjaya pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, kamu akan dapat berjaya menyenaraikan sentuhan selamat dan tidak selamat. Okey, kemudian pada akhir PDPR kita pada hari ini juga, kamu akan dapat menyatakan ayat untuk melapor kepada orang yang dipercayai berdasarkan situasi. Nak lapor apa? Okey, sabar dulu, sabar. Kita akan belajar nanti, kemudian kamu akan dapat buatlah nanti. Okey. Okey, sebelum cikgu teruskan pelajaran cikgu, cikgu nak tanya kamu dah tonton belum video sentuhan selamat dan tidak selamat? Kalau yang dah tonton, bagus. Tahniah. Well done. Kalau yang belum lagi tonton, tolong tonton. Okey, cikgu nak tengok video tu di mana? Okey, di dalam grup WhatsApp cikgu telah sertakan link pautan video YouTube yang telah cikgu cari berkenaan tentang sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Okey, kalau kamu belum tengok, tolong tonton. Okey, kalau kamu dah tonton, jom kita sambung pelajaran kita pada hari ini. Okey, tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah bertindak cepat. Cepat yang macam mana? Semua orang dalam dunia ni nak cepat. Bawa motor nak laju. Sebab apa? Sebab nak cepat. Bawa kereta pun nak laju. Kenapa? Sebab nak cepat. Selain daripada tu, potong apa? Tidak mematuhi peraturan lampu syarat, macam-macam lagi. Dia nak cepat buat kerja sekolah, dia nak cepat main, dia nak cepat apa lagi? Balik rumah, lagi dia nak cepat makan. Lagi dia nak cepat apa lagi? Dia nak cepat apa? Nak sampai rumah dan banyak-banyak lagi lah. Semua nak cepat. Betul tak? Cikgu percaya semua orang nak cepat. Cikgu pun nak cepat habiskan COVID ni. Sebab cikgu tak maulah PDPR secara maya macam ni. Cikgu lebih suka secara bersemuka lah.
Tetapi apa-apa pun sudah takdir, kita perlulah hadapi secara tabah lah. Jadi cikgu harap kamu dapatlah jaga diri kamu sementara semua nak pulih seperti biasa. Okey, sambung balik. Ya, kalau kamu tahu semua orang nak cepat macam cikgu bagi tahu tadi dah. Betul tak? Tapi ada beberapa perkara yang kamu perlu lagi cepat. Lagi cepat macam mana? Lagi cepat untuk bertindak. Nak tahu tak? Jadi jom kita lihat perkara yang manakah yang kita perlu cepat bertindak. Okey, perkara yang kita perlu cepat bertindak yang pertama, apabila ada orang yang menyentuh bahagian genital kamu. Cikgu, genital ni apa dia? Okey, genital ni bermaksud alat sulit, no? Alat sulit. Genital lelaki ialah zakar, manakala genital perempuan adalah faraj. Jadi, kalau ada orang sentuh genital kamu ni, kamu perlu bertindak cepat. Okey? Okey, perkara yang kita perlu bertindak cepat yang kedua, sekiranya ada orang menyelak baju kamu. Macam mana menyelak ni? Menyelak ni kamu tengoklah gambar tu, dia selak, no? Okey, walaupun tengok dalam gambar tu kan, contohnya macam ni, kalau walaupun lelaki dengan lelaki ataupun perempuan dengan perempuan, no, tak boleh lah. Lelaki dengan lelaki pun kita tak boleh nak selak. Perempuan dengan perempuan pun sama juga, walaupun sama jantina, no. Kalau lah lelaki dengan perempuan, lagilah tak boleh. Benda ni cikgu pastilah selalu berlaku di dalam kawasan sekolah, no. Contohnya terutamanya di tandas, di kelas dan di bilik persalinan. Ada setengah sekolah yang mempunyai bilik persalinan dan ada sekolah yang tidak mempunyai bilik persalinan. Mereka salin baju di dalam tandas. Okey. Bukan apa, no? Bukan maknanya tak boleh lah. Kalau kita nak selak baju kawan kita ni, tak boleh. Sebab apa? Sebab benda ni walaupun gurauan, saja-saja dia nak berguraulah cara yang lain, no? Berguraulah cara yang lain. Sebabnya banyak lagi cara untuk kita bergurau dengan rakan-rakan kita. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi sekiranya perkara ini berlaku, kamu perlu bertindak cepat. Faham lah? Kalau berlaku, kamu perlu bertindak cepat. Okey, yang ketiga, no? Okey, yang ketiga iaitu yang terakhir lah. Yang terakhir ke? Belum lagi. Sekiranya ada orang meraba kamu, terutamanya murid perempuan. Meraba apa? Meraba dada. Boleh rujuk di dalam gambar slide yang cikgu berikan tu. Kamu tengok. Terutamanya murid perempuan, no? Bukan murid perempuan raba murid perempuan, no? Ada je. Perempuan raba murid perempuan. Ataupun lelaki, lagilah tak boleh. Lelaki meraba dada kamu, nah. Terutamanya murid perempuan lah. Jadi sengaja ataupun tak sengaja, tolong bertindak dengan cepat. Dan yang terakhir, okey, sekiranya kamu perlu bertindak cepat, sekiranya ada orang menepuk punggung kamu. Tahu punggung? Tengok dalam gambar. Bila kamu berjalan, tiba-tiba ada orang tepuk. Ada orang tepuk, bukan apa. Dia saja sonok-sonok ataupun dia sengaja melakukan, ataupun perkara ni kamu tak boleh biarkan. Kamu perlu bertindak cepat. Bertindak cepat. Cikgu, apa bertindak cepat yang macam mana ni? Sabar. Macam mana nak bertindak cepat, cikgu? Macam mana nak bertindak dengan
cepat. Okey, cikgu akan beritahu kepada kamu cara-cara untuk kamu bertindak dengan cepat sekiranya berlaku salah satu situasi yang cikgu sebutkan tadi. Yang pertama sekali apa dia? Yang pertama sekali sekiranya ada orang apa tadi? Menyentuh genital kamu, kemudian meraba dada kamu, menepuk punggung kamu ataupun apa lagi? Menyelak baju kamu. Sekiranya berlaku, kamu perlu bertindak dengan cepat. Okey? Okey, bertindak cepat yang macam mana? Yang macam mana? Okey, sekiranya benda situasi tadi berlaku di sekolah, kamu perlu laporkan kepada guru kelas, guru disiplin atau guru yang berhampiran dengan kamu pada waktu tersebut. Okey, sekiranya berlaku di sekolah, laporkan kepada guru dengan segera. Contohnya berlaku di dalam kelas. Beritahu guru yang sedang mengajar. Kalau berlaku di bilik persalinan, beritahu cepat-cepat guru yang terdekat. Sekiranya jangan berlaku pada hari ini. Jangan berlaku pada hari ini, kamu laporkan pada minggu satu lagi. Tak boleh lah, no. Kamu terus cari cikgu dan beritahu cikgu tu pukul berapa berlaku, siapa yang lakukan, dengan siapa lagi kamu ada pada waktu itu, siapa saksi pada waktu itu. Okey, beritahu semua maklumat dan jangan diamkan diri, no. Jangan diamkan diri kamu. Sekiranya antara salah satu situasi yang cikgu sebutkan tadi berlaku di dalam kawasan sekolah. Bukan apa, supaya pelaku ataupun kawan-kawan kamu yang melakukan perbuatan tersebut akan dapat dihukum. Okey. Yang kedua, sekiranya situasi tadi berlaku di rumah, kamu perlu laporkan kepada ibu dan bapa kamu. Kamu perlu laporkan kepada ibu dan bapa kamu sekiranya kamu berada di rumah. Contohnya ada adik-beradik, sepupu kamu, saudara mara kamu, jiran-jiran kamu, kawan-kawan ayah kamu yang dekat-dekat kan, jiran-jiran kawan-kawan ayah kamu ataupun anak kawan-kawan ayah kamu, dia melakukan perbuatan tersebut ataupun salah satu situasi yang cikgu nyatakan tadi, cepat-cepat beritahu kepada mak ataupun ayah kamu. Beritahu dengan cepat. Jangan duk simpan bagi lama. Nanti macam makanan lah, kalau kita simpan lama nanti dia basi. Okey? Kemudian yang seterusnya, sekiranya berlaku di luar, kamu nak kena buat macam mana? Contohnya benda ni kamu perlu laporkan kepada ibu bapa kamu ataupun pihak polis. Sekiranya berlaku di luar, kamu perlu laporkan kepada ibu bapa kamu atau pihak polis. Cikgu, berlaku di luar ni macam mana, cikgu? Okey, sekiranya berlaku di luar, contohnya macam kamu pergi ke pasaraya, ke tempat-tempat awam, ke pasar malam, pasar pagi, pasar macam-macam lah tempat awam. Sekiranya berlaku ada individu yang melakukan salah satu situasi yang cikgu nyatakan tadi, iaitu menyelak baju kamu, meraba genital kamu, menepuk punggung kamu, dan macam-macam lagi lah yang melakukan sentuhan tidak selamat kepada kamu. Kamu perlu laporkan kepada ibu bapa kamu. Sekiranya ibu bapa kamu ada lah pada waktu tersebut, sekiranya tiada, kamu laporkan kepada pihak polis. Okey, kenapa kita perlu laporkan dengan cepat? Kenapa kita perlu bertindak dengan cepat? Setiap perkara yang berlaku, dia mempunyai kesan. Jadi, jom kita tengok apakah kesan sekiranya kita tidak melaporkan dengan cepat. Okey, yang pertama,
Kesan sekiranya kamu lambat bertindak macam mana? Lambat bertindak dengan melaporkan kepada ibu bapa kamu, guru-guru kamu ataupun pihak polis. Pelaku atau pesalah tersebut dia akan mengulangi perbuatan tersebut. Kenapa dia nak ulang? Yalah, kan? Dah orang buat apa? Dah orang buat kita. Contohnya dah orang buat sentuhan tidak selamat kepada kita. Kita senyap je. Jadi dia akan berani. Dia akan makin lebih berani dan dia akan mengulangi perbuatan tersebut terhadap kita. Jadi sekiranya berlaku, kita kena cepat-cepat laporkan kepada ibu bapa, guru ataupun polis. Okey, macam mana kita nak laporkan? Macam tadi cikgu cakap kat ibu bapa kamu, guru kamu dan polis. Macam mana kita nak lapor kepada mereka ni? Yang pertama sekali, kamu hendaklah tenang. Kamu perlu tenang. Tenang yang macam mana? Jangan, cikgu faham, semua orang takut. Semua orang takut apabila berlaku sentuhan tidak selamat kepada diri seseorang individu lah. Dia akan rasa takut. Dia akan rasa runsing. Macam-macam lagi perasaan yang timbul. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama, kamu perlu tenang. Jangan kamu lapor kepada polis tu sambil menangis. Apa benda pun polis tu tak dengar. Tak jelas, tak dengar. Okey. Faham Jadi kena tenang, susun ayat kamu elok-elok. Kemudian perkara utama yang kedua iaitu cakap dengan jelas. Macam mana cakap dengan jelas? Supaya ini adalah kemahiran komunikasi lah. Supaya bila kita bercakap dengan jelas, polis itu dapat maklumat dengan tepat ataupun sahih. Jadi supaya bila polis buat report ataupun mak ayah kamu dia nak cari pesalah tersebut, mak ayah kamu tersalah orang, kesian kat mak ayah kamu, malu dapat tuduh anak orang yang tidak melakukan. Jadi apa-apa pun kamu perlu cakap dengan jelas. Yang ketiga, ini adalah yang paling penting. Maklumat lengkap. Lengkap yang macam mana? Contohnya sekiranya berlaku kepada kamu, sekiranya kamu ingin melaporkan kepada orang-orang yang kamu percayai seperti ibu bapa kamu, guru kamu ataupun polis, yang pertama bila kamu nak laporkan, kamu perlu beritahu nama pelaku sekiranya kamu kenal lah. Sekiranya kawan-kawan kamu, kalau tahu nama, bagi tahu nama. Kalau tak tahu nama, cakap, ni jiran Pak Mael ni. Jiran Pak Mael ni, dia yang buat. Dia yang lakukan. Ataupun, ni kawan ayah yang datang semalam tu, datang tadi. Semalam salah lah. Datang tadi tu, dia yang buat. Jadi, tolong beritahu maklumat yang lengkap. Siapa, pakai baju apa, supaya orang lain boleh cam dan dapat tangkap pelaku tersebut dengan cepat. Yang kedua sekali, nak bagi tahu maklumat apa lagi? Bila kejadian tersebut berlaku. Contohnya, pada waktu rehat, semasa saya berjalan di koridor, rakan saya telah menepuk punggung saya. Nama rakan saya tersebut Ismail. Contoh, kesian Ismail pada tadi anak Pak Mael apa semua kan. Okey, kemudian kamu nyatakan apa yang rakan kamu lakukan. Contohnya kalau rakan kamu buatlah, nyatakan dia buat apa kat kamu. Sentuhan tidak selamat yang bagaimana. Okey, kemudian kamu cari saksi. Cari saksi sekiranya ada lah di tempat kejadian. Selalunya mesti ada, kalau di kawasan sekolah mesti ada orang yang nampak. Jadi sebab tu kita perlu laporkan dan bertindak dengan cepat. Okey? Jadi pelajaran kita nak dekat tamat dah.
Okey, jadi cikgu ada bagi 3 soalan ataupun latihan yang perlu kamu buat di dalam buku tulis pendidikan kesihatan. Yang pertama sekali, apakah maksud sentuhan tidak selamat? Okey, maksud sentuhan tidak selamat ni ada dalam video. Video yang mana? Video dalam pautan link YouTube yang cikgu bagi itu. Okey, kemudian soalan yang kedua. Sekiranya rakan anda ingin merakam anggota seksual anda, apakah yang akan anda lakukan? Sekiranya ada kawan nak ambil gambar kamu, ada nak rakam, apa yang kamu nak buat? Tolong tulis dengan lengkap. Kemudian soalan yang ketiga. Apakah yang mungkin berlaku? Apakah yang mungkin berlaku jika kita tidak berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat? Apakah yang akan berlaku sekiranya kamu tak cakap tidak kepada sentuhan tidak selamat? Ada orang menyentuh kamu secara tidak selamat dan kamu tidak berkata tidak, apakah yang akan berlaku kepada kamu? Cikgu nak kamu tulis jawapan kamu dengan lengkap. Okey. Dalam buku tulis pendidikan kesihatan. Okey, kesimpulannya pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali, kita perlulah jaga maruah diri kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi nak jaga? Takkan mak ayah kita nak jaga. Mak ayah kita pun dah tua dah. Sampai bila dia boleh jaga maruah kita? Jadi, sebab itulah kita belajar pendidikan kesihatan supaya kita boleh jaga diri kita. Okey. Kemudian yang kedua, kita perlu jangan biarkan orang lain sentuh kita secara secara sewenang-wenangnya. Jangan kita jadi pemurah pula bagi orang lain sentuh kita, no. Jadi kalau kita pergi bagi itu macam pelajaran kita sebelum ni, kita tak ada maruah lah. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, kamu perlu bertindak cepat sekiranya berlaku sentuhan tidak selamat kepada kamu. Okey, yang terakhir, sekiranya berlaku sentuhan tidak selamat, apa yang kamu perlu lakukan? Yang pertama sekali, kamu perlu laporkan kepada orang yang dipercayai. Siapakah orang yang kamu percayai? Rakan kamu? Salah. Orang yang kamu percayai, yang perlu kamu percayai ada 3. Yang pertama, ibu dan bapa kamu, guru-guru di sekolah kamu, dan yang ketiga, pihak polis. Jadi, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Ingat, buat awal tak kalut, buat lambat kelam kabut. Okey, jadi jangan tunggu hari esok baru nak siapkan kerja cikgu. Bertindak cepat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.